Kejadian ini berlaku di sebuah pulau terpencil, yang mana pulau ini pernah didiami oleh satu komuniti dengan populasi dalam 100 orang sahaja. Sekarang pulau ini pun kosong, meninggalkan rumah-rumah mereka yang terletak di persisiran pantai dan satu sekolah di tengah-tengah pulau itu. Oleh kerana pulau itu bersempadan dengan negara jiran, ianya pun telah dikawal oleh pasukan keselamatan dan ketenteraan. Mereka mengawal pulau itu dengan menubuhkan pos pemerhatian tetap dan dikendalikan sepanjang masa. Pos pemerhatian ini terletak di persisiran pantai dan jangka masa dari sana berjalan kaki menuju ke perkhemahan keselamatan agak jauh, dan laluan itu berhutan dan dilitupi oleh semak yang tebal. Bersebelahan dengan pos pemerhatian terletak sebuah rumah lama yang menyeramkan. Pada satu malam, 2 orang pengawal keselamatan sedang mengambil shift di pos pemerhatian. Ketika malam semakin gelap, hujan turun dengan lebat di pulau itu dan kilatan ribut petir menerangi langit. Mereka pun memutuskan untuk berteduh di rumah usang itu sehingga hujan reda. Ketika mereka memasuki rumah terbiar itu, tiba-tiba angin yang sungguh merinding meniup ke arah mereka. Mereka bersetuju untuk bermalam di dalam rumah itu tanpa banyak fikir. Ketika mereka sedang berehat dan membuat kopi, mereka terdengar bunyi dentuman kuat datang dari bilik yang jauh. Mereka tidak ambil peduli dan yakin bahawa dentuman kuat itu berasal dari angin kencang. Jadi mereka pun memutuskan untuk tidur selepas itu. Semasa tidur, seorang daripada mereka merasakan jantungnya berdegup kencang dan dia berpeluh dengan banyak. Apabila dia membuka mata, dia menyedari bahawa tubuhnya membeku dan dia melihat susuk tubuh hitam tinggi dengan mata yang sungguh merah sedang merenung tajam ke arahnya. Dia cuba bergerak, tetapi badannya tidak dapat bergerak 1 inci pun. Dia menoleh ke arah pasangannya yang sedang tidur nyenyak di sebelahnya. Dia cuba sedaya upaya menjerit meminta tolong, tetapi mulutnya terkunci rapat. Jadi, usaha terakhirnya adalah untuk membaca apa sahaja ayat Al-Quran yang dia ingat di dalam hatinya dan cuba untuk melawan dan memaksa badannya untuk bergerak. 1 minit merasakan seperti 1 jam dan akhirnya dia berjaya mengawal tubuhnya kembali dan dia segera bangun dan mengejutkan rakannya. Tanpa memberitahu apa-apa, dia menarik rakannya keluar dari rumah dan berjalan dengan cepat menuju ke perkhemahan. Dan sepanjang perjalanan menuju ke perkhemahan melalui hutan, dia baru menyedari apabila mereka sampai bahawa rakannya tidak ada di belakangnya. Tanpa berfikir, dia masuk semula ke hutan dan cuba mencari rakannya yang mungkin ketinggalan olehnya. Apabila dia mencari sampai ke pos pemerhatian, tiba-tiba dia ternampak rakannya di pos pemerhatian. Merasa keliru, dia pun menuju ke rakannya dan tanya mengapa dia menghilang sebelum ini. Rakannya merasa hairan akan soalan itu kerana dia tidak pernah meninggalkan pos ini sepanjang malam. Jadi dia pun kelihatan pucat dan ketakutan. Dengan siapakah dia bermalam di rumah yang usang itu tadi? Dia pun berdiam diri sahaja. Dan keesokan harinya, dia jatuh demam selama 3 malam.